warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung pengajian kitab Bustanul Arifin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab Bustanul Arifin ini ialah kitab yang menceritakan berkenaan dengan tasawuf. Kitab tasawuf karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita sambung ke surat 94 bagi mereka yang pakai kitab macam saya, kitab cetakan Darul Minhaj ni. Bagi mereka yang pakai kitab dalam PDF yang disediakan seperti yang dikongsikan, kitab itu muka surat 140. Surat 140. Kita masih lagi sedang baca berkenaan dengan tajuk atau fasal mengenai hakikat ikhlas dan sidik, makna benar kepada Allah Ta'ala. Kita biasa sebut ikhlas. Atau kita kata kita kena sadiq kepada Allah, benar kepada Allah Ta'ala. Maka dalam bab ini atau dalam tajuk ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita apakah dia sebenarnya hakikat ikhlas. Baik. An Anas radhiyallahu anhu, An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraqa ad-dunya 'ala al-ikhlas lillahi ta'ala fi ibadatihi la sharika lahu wa aqama as-salah wa ata az-zakah faraqaha wallahu anhu radin. Ada tak dalam PDF tu? Tak ada. Yang 140 ni dia Bagi. Bagi. Boleh jadi ada perbezaan di antara kitab yang dipakai di dalam PDF dan kitab yang saya pakai ni. Al-Ikhlas wa aqwal al-a'immati fihi. Ini tak ada, kitab dia ada. Kitab dia ada. Tak apalah, tak ada. Baik. Dekat depan tu ada, nanti bawa akan datang ke depan. Kita akan baca. Baik. Yang ni, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraqa ad-dunya 'ala al-ikhlas lillahi ta'ala fi ibadatihi la sharika lah wa aqama as-salah wa ata az-zakah faraqaha wallahu anhu radin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang berpisah dengan dunia dalam keadaan dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadatnya, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala di dalam dia melakukan ibadat itu, dan dia mendirikan solat dan mendirikan zakat, maka orang itu dia berpisah dengan dunia dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redha kepadanya. Dalam hadis ni Nabi SAW sebutkan bahawa siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia melakukan ibadatnya, solat, zakat, ikhlas kepada Allah, maka dia
berpisah dengan dunia dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redha kepadanya. Qala Anas radhiyallahu anhu wa huwa dinullahi alladhi ja'at bihi ar-rusul wa ballaghuhu an rabbihim qabla harjil ahadith wa ikhtira'il ahwa. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau terangkan apakah yang dimaksudkan dengan orang itu dia beribadat dengan ikhlas mata-mata kerana Allah Ta'ala. Sayyidina Anas berkata bahawa itulah dia agama Allah yang dibawa datang oleh para rasul dan yang mereka sampaikan perkara itu bagi daripada Tuhan mereka sebelum berlakunya harjil ahadith. Harjil ahadith ni bermakna iaitu percakapan menjadi tidak tentu arah, wa iqtira'il ahwa dan rekaan hawa nafsu. Maksudnya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa orang yang benar-benar ikhlas ialah orang yang mengikuti agama yang dibawa oleh semua rasul yang terdahulu dan agama yang disampaikan oleh mereka. Dan ikhlas ini akan terus berlaku sebelum berlakunya tersebarnya percakapan yang tipu, sebelum manusia mereka perkara yang mengikut hawa nafsu mereka, dan itulah yang dikatakan ikhlas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam umirna bil ikhlasi fi sirri wal alaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kami telah diperintahkan untuk ikhlas pada ketika as-sir wal alaniyah. Sir wal alaniyah ni maknanya pada ketika senyap-senyap dan pada ketika terang-terang. Wal adli fil ridha was-sukhti. Dan kami telah diperintahkan supaya berlaku adil pada ketika suka dan pada ketika marah. Sama ada redha ataupun suka atau marah, kena berlaku adil. Dan juga kami diperintahkan supaya wal qasdi fil ghina wal faqri, hendaklah bersederhana pada ketika kaya dan pada ketika miskin. Masya Allah. Ni hadis ni riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Syu'abul Iman. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa dalam hadis ni kami diperintahkan 3 perkara. Baginda bersabda kami diperintahkan 3 perkara. Pertama, ikhlas, sama ada ketika terang-terangan atau ketika senyap-senyap. Yang kedua, adil, sama ada ketika suka atau marah. Yang ketiga ialah sederhana, sama ada ketika kaya dan miskin. 3 perkara. Pertama ikhlas, kedua adil, ketiga sederhana. Baik. Waruya afatul ikhlasi ar-riya wa afatul a'mali adamul ikhlas. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan diriwayatkan afatul ikhlas ar-riya. Bencana bagi ikhlas adalah riya. Bencana bagi ikhlas adalah riya. Dan bencana bagi amal ialah tidak ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah ahli kitab itu diperintahkan melainkan supaya mereka beribadat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan agama kepadanya. Waruya thalathun min alamatil awliya al-yaqin wal ikhlas wat tawakkul. Masya Allah. Dan telah diriwayatkan 3 perkara merupakan alamat para wali. 3 perkara merupakan alamat para wali. Pertama yakin, yang kedua ikhlas, yang ketiga ialah tawakkul. Tawakkul maknanya tawakal. Kita biasa sebut, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita biasa sebut wali-wali. Kalau orang Kelantan sebut wali, kita biasa sebut wali. Baik, wali Allah, waliyun min awliyaillah. Antara perkara yang penting kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan wali. Dalam bahasa Arab, wali ialah berasal dari perkataan waliya yali, wala.
iaitu memberi makna hampir. Al-qurb, hampir. Jadi bila seorang itu dikatakan wali Allah, ialah orang yang hampir dengan Allah. Dan apakah jalan seorang itu boleh jadi hampir kepada Allah Ta'ala? Jalan dia ialah seorang yang benar-benar berpegang kepada syariat. Kesimpulan dia, seorang yang benar-benar berpegang kepada syariat, maka dialah orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Maka dia inilah wali. Dan bila seorang itu menjadi wali Allah Ta'ala, maka dia ini mesti ada alamat dia, tanda-tanda bahawa orang tu wali Allah Ta'ala. Mungkin kalau pada kita lah orang tu wali, kita biasa berpandangan kalau orang tu wali ialah kalau dia boleh solat atas air. Solat atas air terapung, tak tenggelam, tu wali. Dia boleh terbang di udara, maka mungkin kita anggap dia wali. Ataupun kita datang, belum kita cakap hajat kita lagi, dia dah tahu apa hajat kita, maka kita anggap tu wali. Ini tak semestinya bahawa itu ialah wali. Walaupun mungkin itu juga tanda-tanda, tapi itu bukanlah satu tanda yang utama bagi wali. Jadi ini antara tanda 3 perkara yang merupakan alamat para wali. Pertama apa dia? Yakin. Kedua ikhlas. Yang ketiga ialah tawakkul. Yakin, keyakinan yang penuh pada Allah. Amalannya ikhlas semata-mata kerana Allah. Dan tawakkul. Tawakkul maknanya pergantungan harap, serah. Arab panggil tawakkul, bahasa orang Melayu panggil tawakal. Tak ada masalah sama ada panggil tawakkul atau tawakal, tapi perkara yang sama, iaitu dia benar-benar berserah diri kepada Allah Ta'ala. Wa ruya khuluqani yujibani sa'adah, al-ikhlasu wal wara'u. Dan diriwayatkan juga ada 2 akhlak, khuluqan, maksudnya ada 2 perkara atau 2 perilaku lah, atau 2 akhlak yang menyebabkan kebahagiaan. Al-ikhlas dan wara'. Ada 2 perkara ataupun 2 akhlak yang mulia yang menyebabkan kebahagiaan. Pertama ikhlas, dan yang kedua ialah wara'. Wara'. Apa dia wara'? Wara' ialah seorang yang dia menjauhi perkara syubhat. Dia menjauhi perkara haram dan perkara syubhat di dalam kehidupannya, maka ini dipanggil wara'. Dan wara' ini berkait rapat dengan takwa. Bila seorang tu wara', maka dia menjadi seorang yang bertakwa. Dan takwa mestilah wara'. Jadi dia, maksud perkara itu ialah lazim, malzum, saling lazim melazimi. Baik. Waruya la amala liman la ikhlasalah. Diriwayatkan juga tidak ada amal bagi orang yang tidak ikhlas. Tidak ada amal bagi orang yang tidak ikhlas. Ini daripada riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dalam Tarikh Dimashq. Riwayat tadi itu, iaitu tidak ada amal bagi orang yang tidak ikhlas. Sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan tidak ada amal bagi orang yang tidak ikhlas? Seorang yang melakukan amal, bila tidak ikhlas, bila amal dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala, maka seolah-olah amal itu tak ada. Mana amal tak ada nilai, tidak ada apa-apa di sisi Allah Ta'ala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kerana itu tidak ada amal bagi orang tidak ikhlas. Bukanlah makna dia tak buat amal, dia tak buat amal, tapi amal itu kerana Allah tak terima, kerana tidak ikhlas, maka dikira seolah amal itu tiada. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kadang-kadang biasa berlaku salah faham timbul. Orang berkata bahawa kalaulah contoh satu orang buat amal tak ikhlas, amal dia tak ada, maka tak payahlah buat amal. Para ulama menyebutkan bahawa amal kena terus dilakukan. Kerana bila amal terus dilakukan, maka itu juga jalan untuk mendapatkan ikhlas. Bahkan seorang yang melakukan amal berterusan dan dia tidak sampai dia terlupa bahawa dia buat amal tu bukan untuk orang lain, hanya untuk Allah saja, maka waktu tu akan dapat ikhlas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, dia kata bahawa kalau satu orang tu tak ikhlas, tak payahlah buat amal. Solat, baca Quran, zikir dan lain-lain, kalau tak ikhlas tak payah buat amal. Macam tu tak payah tinggalkanlah amal. Tidak, amal kena terus buat, tetapi yang penting ialah kena jaga ikhlas di dalam melakukan amal tersebut. Khuluqani min sunanil mursalin, al-ikhlasu wa husnul yaqin. Dan ada juga 2, ini
Disebut lagi, ada dua akhlak yang merupakan sunnah para Rasul. Ada dua akhlak yang merupakan sunnah para Rasul. Pertama ikhlas, dan yang kedua ialah yakin yang benar. Ataupun yakin yang jitu, yakin yang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadi dia kata atas 3 alamat wali, yakin, ikhlas, tawakul. Yang ini dikatakan bahawa 2 perilaku atau 2 akhlak yang merupakan sunnah para Rasul. Apa yang dimaksudkan dengan sunnah? Maksudnya merupakan ajaran dan juga amalan para Rasul yang mereka pasti tidak terlepas daripadanya, iaitu ikhlas dan yakin yang betul. Wa warada ya ayyuhan nas akhlisu lillah, dan warid. Warid ialah memberi makna datang. Kalau kita jumpa hadis, kita biasa jumpa warid hadis. Warid bermakna datang. Kalau kita sebut ayat Quran ni nuzul, turun. Ayat Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, ataupun dituliskan wa nazzalnahu tanzila. Ayat Quran disebutkan nuzul. Sebab itu untuk ayat Quran kita kata asbabun nuzul. Dan kalau hadis ialah dipanggil wurud. Warada yaridu wurudan, makna datang. Jadi kalau disebutkan wawarada, mana ada warid hadis, mana ada hadis yang datang yang diriwayatkan, apa dia? Iaitu baginda bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, akhlisu lillah, hendaklah kamu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Fa inna Allah la yaqbalu illa ma ukhlisa lahu, kerana Allah tidak menerima melainkan amalan yang ikhlas kepadanya. Wala taqulu hadhihi lillahi walirrahim, fa innaha lirrahim wa laysa lillahi minha syai'. Dan jangan kamu kata perkara ini atau amalan ini ialah untuk Allah dan untuk hubungan silaturahim, kerana amalan itu akan jadi untuk silaturahim dan dia tidak ada bagi Allah Ta'ala sedikit pun. Apa makna dia? Apa makna Nabi SAW kata jangan kata ini untuk Allah dan untuk silaturahim? Ialah sebagai satu contoh, satu orang dia bagi satu pemberian kepada orang, dia bagi hadiah kepada satu orang, dan bila dibagi hadiah pada orang tu, dalam hati dia niatkan ini adalah untuk Allah dan untuk menjaga hubungan silaturahim. Sebagai contoh, orang tu mungkin ada hubungan saudara dengan dia, dia bagi orang tu hadiah. Apa dia? Dia bagi makanan buka puasa. Apa yang makanan dia bagi? Dia bagi makanan mahal, nasi Arab sebagai contohnya. Dan bila dia bagi makanan nasi Arab, hadiah, orang tu sedara dengan dia, hati dia niat, dia kata ini bagi ni untuk Allah, tapi dia campur untuk hubungan silaturahim. Nabi bagi tahu dia tak dikira untuk Allah sedikit pun, tetapi dia ada dikira untuk silaturahim. Mungkin hubungan terbina, tapi di sisi Allah tidak ada apa-apa. Wala taqulu hadi lillah wa hadi liwujuhikum falaysa lillahi minha syai'. Dan jangan juga kamu kata maksud jangan juga kamu berniat, apa dia? Amalan ini untuk Allah dan untuk kamu, mana untuk orang lain. Kerana amalan itu tak dikira di sisi Allah sedikit pun. Amalan itu tidak ada langsung nilai di sisi Allah Ta'ala. Maksud satu orang kalau buat amal, maknanya kadang-kadang dia niat campur. Kan ini untuk Allah dan juga untuk kamu. Allah untuk satu rahim, atau Allah atau supaya ustaz suka, atau ni suka, maka ini amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna setiap amalan yang ikhlas ialah hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kemudian baru kita sambung. Itu ada dalam kitab. Okay, warawaina, ada kan? Warawaina anil ustaz al-imam Abil Qasim al-Qushairi rahimahullahu ta'ala qala al-ikhlasu ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Dan kami meriwayatkan warawaina anil ustaz al-imam Abil Qasim al-Qushairi rahimahullahu ta'ala qala, kami meriwayatkan daripada al-ustaz al-imam Abul Qasim al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ini bila kata kami meriwayatkan di sini ialah Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi kata kami riwayatkan perkataan siapa yang kata? Al-Ustaz Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala. Ini seorang imam besar dalam tasawuf. Ini imam besar dalam tasawuf. Al-Ustaz Abul Qasim namanya Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi rahimahullah ta'ala.
beliau ada karang satu kitab tasawuf yang masyhur yang bernama Risalah Qushairiyah. Orang bagi dengan nama Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ini antara kitab tasawuf rujukan. Ini imam besar. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala riwayatkan perkataan beliau. Jadi satu selingan yang dah disampaikan ialah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah seorang imam besar dalam hadis dan seorang imam besar juga dalam fiqh. Cuma Imam Nawawi rahimahullah lebih menonjol dalam fiqh, terutamanya fiqh mazhab Syafi'i. Dan beliau juga ada karang kitab syarah hadis, kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kemudian kitab-kitab yang lain, syarah Sahih Muslim, Minhaj dan lain-lain. Imam Nawawi rahimahullah sendiri menukilkan kalam Al-Imam Al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala sebagai satu iktiraf terhadap beliau. Okey, apa beliau kata? Apa Imam Qushairi kata? Qala al-ikhlas ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Ikhlas itu ialah ifradul haqqi. Ifradul haqq maknanya apa kita nak terjemah? Ifrad maksudnya menunggalkan ataupun mengesakan Allah Ta'ala di dalam ketaatan ketika berniat. Maksudnya seorang itu dia hanya berniat untuk Allah Ta'ala dalam ketaatan. Ifradul haq yang dimasukkan di situ ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mengesakan Allah di dalam berniat melakukan satu ketaatan. Wa huwa, apa dia? Ayyurida bi ta'ati at-taqarruba ila Allah Ta'ala duna syai'in akhar. Iaitu ikhlas itu ialah dia menginginkan atau menghendaki dengan ketaatan yang dilakukan itu, apa yang diinginkan? Taqarrub ila Allah. Dia ingin untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala duna syai'in akhar, bukan apa-apa perkara yang lain. Okay, apa dia perkara lain yang mungkin kadang satu orang tu inginkan? Min tasannu'in li makhluk. Tasannu'in li makhluk, iaitu apa dia? Dia nak tunjuk-tunjuk atau pura-pura kepada makhluk. Awiktisabi mahmadatin indan nas, ataupun dia ingin dapatkan pujian di kalangan orang ramai. Aw mahabbati madhin minal khalqi, ataupun dia suka untuk dipuji daripada makhluk. Ataupun ma'nan minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah Ta'ala, ataupun diinginkan apa-apa perkara lain selain daripada menghampirkan diri pada Allah Ta'ala. Jadi bermakna ikhlas itu ialah seorang bila dia lakukan amalan hanya atau ketaatan semata-mata untuk menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, tak ada inginkan apa-apa perkara lain, sama ada nak tunjuk pada orang ataupun nak dapatkan pujian ataupun supaya dia dimuliakan ataupun perkara yang lain. Itu ialah ikhlas. Qala wa yasihu an yuqala al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqin. Ada tak tu? Tak ada. Wa yasihu an yuqala al-ikhlasu tasfiyatul fi'li Dekat sini tulis lain. an mulahadatil Kat sini tulis lain. makhluqin. Okey, itu sama lebih kurang. Tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqin ada? Lebih kurang sama. Okey, baik. Qala, beliau juga berkata, maknanya Al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi juga kata, wa yasihu an yuqala, boleh juga dikatakan ikhlas itu ialah tasfiyatul fi'li. Ada tak lafaz tasfiyatul fi'li? Dia tauqi. At-tauqi. Tawaqqil fi'li atau tawqiyatul fi'li. Dalam ni dia kata al-ikhlas at-tawaqqi an mulahadatil ashkhas wa at-tawaqqi an mulahadatil ashkhas. Kita apa? Baik. Wa yasihu an yuqala, untuk kat bawah, ketika bawah ni. Wa yasihu an yuqala, boleh juga dikatakan ikhlas itu ialah tasfiyatul fi'li, iaitu membersihkan perbuatan daripada pandangan makhluk. Membersihkan perbuatan daripada pandangan makhluk. Apa maksud dia? Mana seorang yang melakukan amal, dia tidak hiraukan mana-mana pandangan orang, dia hanya inginkan pandangan Allah Ta'ala kepadanya. Okay, qala wa yasihu an yuqala al-ikhlasu at-tawaqqi an mulahadatil ashkhas. Itu ada kan? Ada. Okay, beliau berkata lagi,
Beliau ni maknanya Al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala berkata lagi, wa yasihu an yuqala, boleh juga dikatakan ikhlas itu ialah at-tawaqqi. Tawaqqi ialah bermakna menghindarkan atau menjauhkan diri. Menjauhkan diri daripada mulahadatil ashkhas, daripada pandangan individu-individu, mana pandangan orang lah. Ikhlas ialah seorang itu dia menghindarkan diri daripada pandangan orang ramai. Apa makna menghindarkan diri daripada pandangan orang ramai? Maknanya bila dia beramal, dia tak inginkan orang pandang dia. Yang diinginkan hanya pandangan Allah kepada dia. Okay, warawaina anil Ustaz Abi Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala qala, dan kami juga meriwayatkan daripada Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, ini juga imam besar dalam tasawuf. Beliau berkata, al-ikhlas at-tawaqqi an mulahadatil khalqi. Ikhlas itu ialah menghindarkan diri daripada pandangan makhluk ataupun tidak inginkan pandangan makhluk. Wasidqu at-tanaqqi an mutala'atin nafsi. Dan sidiq itu, sidiq maknanya satu orang tu benar kepada Allah, jujur kepada Allah. Sidiq itu atau jujur kepada Allah Ta'ala itu ialah at-tanaqqi, membersihkan diri daripada pandangan nafsu, daripada pandangan diri sendiri. Membersihkan diri daripada pandangan diri sendiri. Apa makna? Dia bila seseorang yang beramal, kadang-kadang dia boleh ada dua perkara. Seorang yang beramal kadang-kadang dia boleh diserang dua perkara. Satu pertama ialah dia tengok, dia nak dapatkan pandangan orang. Nak dapatkan pandangan orang, ini dipanggil apa? Riak. Satu orang yang bila beramal, kadang dia diserang dua perkara. Pertama ialah dia nak dapatkan pemerhatian orang pada dia. Maka ini dipanggil riak. Itu serangan pertama. Serangan yang kedua ialah serangan dari diri dia sendiri. Iaitu dalam hati dia, dia merasa bahawa amalan itu hebat. Maka ini dipanggil apa dia? Ujub. Ini dipanggil ujub. Jadi orang yang beramal kadang-kadang sama ada boleh datang riak dan juga boleh datang ujub. Maka oleh kerana itu, dalam di sini diterangkan apa dia ikhlas, apa dia sidiq. Jadi ikhlas ialah tak nak orang pandang, dan sidiq ialah diri sendiri pun tak pandang amalan tu, tak menganggap hebat amalan tu. Fal mukhlisu la riya'a lahu. Kita sambung. Fal mukhlisu la riya'a lahu, maka orang yang ikhlas ialah dia tidak ada riak. Tidak ada riak mana apa? Tak nak pandangan orang. Wal sadiqu la ijaba lahu, dan orang yang sadiq, orang yang benar, orang yang jujur pada Allah, tidak ada ujub pada dia. Ujub maknanya merasa diri hebat. Tadi telah disampaikan bahawa orang yang beramal kadang-kadang boleh datang riak, pandangan orang, kerana nak tengok orang nak tengok, ataupun diri sendiri tengok, maka itu dipanggil ujub. Jadi orang yang mukhlis tidak ada riak, dan orang yang sadiq dia tidak ada ujub. Sedikit lagi akhir sekali kita baca. Warawaina an Nabi Yaqub As-Susi, warawaina an Nabi Yaqub As-Susi radhiyallahu anhu qala, mata syahidu fi ikhlasihim al-ikhlasa ihtaja ikhlasuhum ila ikhlas. Allahu akbar. Ada tu? Ada. Dan kami meriwayatkan daripada Abu Yaqub As-Susi radhiyallahu anhu, beliau berkata, beliau ni bukan sahabat. Beliau ni ialah ulama datang kemudian. Tapi beliau ni datang sebelum zaman Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Di sini antara pertanyaan kalau ada orang tanya, iaitu boleh tak lafaz radhiyallahu anhu? Radhiyallahu anhu ni doa. Arabnya taraddi. Doa radhiyallahu anhu. Biasa kita panggil untuk sahabat. Radhiyallahu anhu boleh tak dipakai untuk selain sahabat? Boleh. Untuk imam-imam boleh. Macam contohnya Imam Syafi'i. Selain daripada kita kata rahimahullah atau rahmatullah alaih, boleh juga kita kata radhiyallahu anhu. Tapi kalau sahabat, kita memang doakan untuk mereka radhiyallahu anhu. Baik. Dari diriwayatkan daripada kami meriwayatkan daripada Abu Yaqub Susi radhiyallahu anhu, beliau berkata, mata syahidu fi ikhlasihimul ikhlas. Apabila manusia mereka menyaksikan pada ikhlas mereka itu ikhlas,
maka ikhlas mereka itu berhajat kepada ikhlas yang lain. Maksudnya apa beliau kata? Kalau satu orang bila dia buat amal, dia dah rasa amal itu ikhlas dah. Oh, ni dah ikhlas dah amal aku ni. Dia kata amal yang dia rasa dia ikhlas tu berhajat pada ikhlas lagi. Maknanya amal tu belum betul ikhlas, kena perlu lagi pada ikhlas. Ini lebih kurang macam perkataan ulama dalam perkataan macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, istighfar kamu perlu pada istighfar. Kan? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada kata bahawa istighfar kamu perlu pada istighfar. Kalau kita kata apa maksud istighfar perlu istighfar? Istighfar tu kan minta ampun. Kenapa kena minta ampun? Maksudnya bila kamu tak betul-betul istighfar, maka istighfar kamu tu perlu ke istighfar lagi. Supaya yang kesalahan beristighfar kamu tu diampunkan lagi. Macam tu juga bila kamu buat amal, bila belum betul-betul ikhlas, maka ikhlas kamu itu perlu lagi pada ikhlas. Itu beliau kata tu mata syahidu, apabila orang ramai mereka menyaksikan pada ikhlas mereka tu ikhlas. Mana mereka rasa bahawa dalam ikhlas aku ni dah ada ikhlas, maka ihtaja ikhlasu ila ikhlas. Ikhlas mereka itu perlu lagi kepada ikhlas, supaya betul-betul jadi ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya wahai Allah, jadikanlah kami semua daripada kalangan hamba-hamba-Mu yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Taala beri taufik dan hidayah kepada kita dapat beramal dengan apa yang kita baca ni. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk diri kita dan juga untuk umat. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali